Lambat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi bab 3 dengan 3.2 iaitu pengurusan kredit dan hutang. Tapi kita akan pergi kepada 3 subtopik saja hari ini. Sebahagian yang pertama, standard pelajaran 3.2.1 menjelaskan maksud kredit dan hutang dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang. Yang pertama, apa dia maksud maksud kredit? Kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Contohnya, bank menawarkan kemudahan kredit dalam bentuk kad kredit. Kredit juga bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Contohnya, had kad kredit ialah RM10,000. So, kita boleh pinjam RM10,000 menggunakan kad kredit. So, apa dia maksud hutang? Hutang ialah satu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. So, hutang lah. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Apa dia perbelanjaan peribadi? Perbelanjaan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Apa dia kelebihan, kebaikan apabila kita merancang perbelanjaan peribadi? Yang pertama, merancang perbelanjaan secara berhemah. Kedua, dapat mengelak daripada berbelanja secara berlebihan. Dan yang ketiga, dapat menabung. Cara bijak menguruskan kredit dan hutang. Menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Yang kedua, sekurang-kurangnya membayar jumlah minimum untuk mengelakkan cas atas baki dan cas bayaran lewat dikenakan. Nanti saya akan terangkan lebih detail nanti. Yang ketiga, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Yang keempat, membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Kita tengok contoh 15 pada buku teks muka surat 74. Encik Said membeli sebuah pendingin hawa yang berharga RM3,200 pada 15 Julai 2018. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak RM1,200 tetapi memiliki kad kredit dari Bank Cemerlang. Beliau juga tahu bahawa kekurangan wang tunai ini boleh dibayar pada hujung bulan tersebut apabila beliau mendapat gaji. Soalan yang pertama, apakah cara kemudahan kredit yang boleh digunakan oleh Encik Said untuk mengatasi masalah kekurangan wang tersebut? Soalan kedua, nyatakan kelebihan dan kelemahan cara pembayaran yang anda nyatakan dalam jawapan A. So, dia nak beli penghawa dingin harga RM3,200 tapi tak cukup duit dan dia ada kad kredit. So, apa cara kemudahan kredit yang kita boleh guna? Jadi, kita boleh gunakan kemudahan kad kredit. Sebab dia ada kad kredit kan? Soalan yang kedua, B, dia suruh nyatakan kelebihan. So, apa kelebihan dan kelemahan penggunaan kad kredit? Kita tengok kelebihan dahulu. Yang pertama, senang dan tiada charge lebih jika membayar balik semua kredit dalam tempoh tanpa faedah. Kedua, boleh bayar minimum 5% ataupun minimum nilainya RM50. Ketiga, baki selepas bayaran minimum dikenakan charge kewangan 15 hingga 18%. Kita tengok pula kelemahan kad kredit. Yang pertama, bila dah guna kad kredit,
dia tak bayar langsung. Itu kelemahan lah. Sebab, kan? Jadi dia dah hutang kat situ, dia tak bayar. Menyebabkan tak bayar langsung boleh jadi. Kedua, bila kita guna kad kredit, kita akan dikenakan caj kewangan. Iaitu antara 15 hingga 18% daripada jumlah yang kita guna. Yang ketiga, dikenakan caj lewat bayar 1% ataupun minimum RM10. Okay. So kalau dia tak bayar, mungkin dia bayar tapi dibayar lambat. So bila bayar lambat, akan kena caj lewat bayar. Okay. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Standard pembelajaran 3.2.2 iaitu mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaannya secara bijaksana. Kita tengok kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan lihat dulu syarat memohon kad kredit. So apa syarat? Syarat pertama mesti berumur 21 tahun ke atas. So kalau awak tak boleh lagi lah nak mohon kad kredit. Yang kedua, berpendapatan minimum 24,000 setahun. Kalau 24,000 setahun dalam satu bulan, minimum gaji dia mesti ada RM2,000 sebulan. Minimum gaji. Yang ketiga, perlu mempunyai penyata sip gaji ataupun dokumen sokongan. Maknanya dia nak orang tu mesti bekerja. Okay, dia mesti ada slip gaji ataupun dokumen sokongan yang menyatakan dia ni bekerja dan dia ada gaji lah. Okay. Tetapi kena ingat, bukan semua individu layak memiliki kad kredit walaupun dia cukup syarat-syarat ni. Tapi bank akan tengok sama ada dia layak ataupun tidak dapat kad kredit. So apa dia kelebihan dan kekurangan? So kita tengok kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. Menikmati ganjaran dalam bentuk rebate, tunai atau penembusan mata. Bila kita guna kad kredit. Yang kedua, tidak perlu membawa tunai yang banyak. So nak beli, contoh beli penawar dingin harga RM3,000, tak perlu nak bawa cash RM3,000. Okay. Ketiga, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Okay, sebab kita guna kad saja kan. Okay. Yang keempat, kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Ada setengah contohnya kita nak book hotel. Okay. Ada setengah hotel dia kena guna kad kredit. So kalau ada kad kredit, so senanglah kita nak book hotel contoh. Okay, kita tengok kekurangan. Kekurangan ni yang pertama dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan. Ada caj kewangan. Caj kewangan ni faedah. Okay. Caj faedah. Yang seterusnya caj faedah pendahuluan wang tunai dan caj bayaran lewat. So bila kita guna kad kredit, kita akan dikenakan caj-caj yang banyak. Tu antara caj ni lah. Okay. Yang kedua, berbelanja lebih dari sepatutnya. Sebab dia tak ada limit. Kalau dia ada limit pun maksudnya nilai tu besar. Jadi bila berbesar, kejap nak beli ni, swipe dia kad. Nak beli ni, swipe dia. So kat situ kalau tak pandai kontrol ataupun tak pandai berbelanja dengan betul, akan menyebabkan kita lebih belanja. Okay. Yang ketiga, sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Ada setengah kedai runcit, ada tak adalah nak guna kad kredit kan. Okay. So sebagai pengguna kad kredit, perlu yang pertama, menandatangani kad kredit sebaik saja terima. Terima kad kredit baru tanda tangan. Tak dapat kad kredit, jangan tanda tangan. Okay. Yang kedua, tidak memberi butir-butir kad kredit kepada orang yang tidak dikenali. Ketiga, hafal nombor PIN dan tidak mencatat nombor PIN di belakang kad. Empat, buat bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. 5. Usahakan membuat bayaran penuh daripada pembayaran minimum. Seterusnya, semak urus niaga dalam penyata kad kredit yang diterima pada hujung bulan. Kena sentiasa semak. Bagi pembayaran atas talian, gunakan laman sesawang yang boleh dipercayai sahaja. Perbaharui nombor PIN secara berkala. Kena sentiasa perbaharuilah supaya kalau tak ada orang boleh gunalah kad kredit tu. Okay.
segera melaporkan kepada pihak pengeluar kad sekiranya kehilangan kad dan dapatkan nasihat kewangan untuk menguruskan hutang kad kredit. Kalau rasa perlukan nasihat, cari orang yang sesuai. Okey, pergi bank, tanya macam mana nak uruskan hutang kad kredit. Okey. So, macam mana pula dari segi pembayaran kad kredit? Okay. Dari segi membayar kad kredit, pihak pengeluar kad kredit akan memberikan penyata bulanan kad kredit yang menyenaraikan semua perbelanjaan dan cas-cas terlibat. Okay, dia akan keluarkan penyata. Boleh diakses pada telefon pintar melalui aplikasi yang tertentu. Pihak pengeluar kad kredit menawarkan pembiayaan minimum kad kredit iaitu 5% daripada baki terkini ataupun RM50 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Okay, maknanya kita, katakanlah kita hutang tadi RM3,000 kan, tapi kita boleh bayar, diberi pilihan sama ada nak bayar RM50 ataupun kita bayar 5% dulu daripada baki yang kita, baki terakhir. Pembayaran boleh dibuat di cawangan pengeluar kad kredit ataupun secara atas talian online banking lah. Okey. Bahagian yang ketiga, kita nak tengok macam mana kita nak mengkaji dan menguraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Okay, tadi dikata kita boleh bayar lambat, boleh bayar kemudian kan, guna dulu hutang. So tapi sebenarnya di sebalik tindakan tu dia akan adalah kenakan cas-cas. Jadi kita nak tengok. Okay, so antara cas-cas lazim yang dikenakan pada kad kredit, pertama, yuran penyertaan dan yuran tahunan. So apa dia? Itu setengah bank mengenakan bayaran ini. Okay, ada bank tak kenakan lah. Okay, yuran adalah berbeza mengikut pengeluar kad. Yuran kad baru, charge ke atas permohonan kad baru disebabkan kes kehilangan, kecurian atau kad rosak. Awak dah buat kad kredit tapi kemudian kad kredit awak hilang, ataupun rosak kan, tapi awak akan dikenakan charge yuran baru walaupun awak dah ada kad kredit sebelum ni. Yuran pendahuluan wang tunai. Maksudnya awak gunakan dulu kan duit. So dia akan kenakan charge 18% setahun atau 1.5% sebulan bagi baki jumlah pendahuluan wang tunai yang dikira mengikut bilangan hari. Dikira hari ya. Charge kewangan pula, faedah. Dikenakan sekiranya ada bayaran tertunggak yang belum dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Kemudian ada charge bayaran lewat. Charge bayaran lewat ni dikenakan sekiranya gagal menjelaskan charge kadar faedah dalam tempoh yang ditetapkan. Iaitu charge 1% akan dikenakan. So kalau awak lambat bayar, awak akan kena charge. Charge urus niaga antarabangsa dikenakan apabila menggunakan kad kredit di luar negara. Untuk nilai ni dia lebih tinggi daripada kalau kita buat urus niaga dalam negara. Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit setiap bulan. Ini contoh contoh katakan dia guna kad kredit Maybank. So inilah contoh penyata. Dalam penyata kewangan ini terdapat butiran seperti had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum dan juga jenis-jenis charge yang dikenakan. Ini antara maklumat yang ada dalam penyata kad kredit. Yang pertama, tarikh penyata. Contoh yang ini, tarikh penyata ni 21 Januari 2020. Statement date. Statement penyata dikeluarkan. Tarikh akhir pembayaran sebelum dikenakan sebarang charge. Kalau awak bayar sebelum 10 Februari 2020, so awak takkan kena charge pembayaran lewat tu lah. Had kad kredit. So kat sini kita nampak had kad kredit untuk pemegang kad ini adalah 12,000. Okey. Kita sambung.
Tengok di sini current balance. Okay, so dia adalah baki penyata jumlah yang sepatutnya dibayar oleh pemegang kad kredit. Okay, baki semasa hutang ada berapa. Okay, RM80, RM84.9 ni. Okay, ini adalah 5% daripada baki penyata. Kalau kita nak bayar, kita hutang ke RM1,681 ni. So kalau minimum kita perlu bayar, ini dah nilai dia. Kalau bayar ni, okay, selamat lagi lah, itu nilai minimum. Okay, dalam penyata kewangan ini, terdapat butiran seperti had kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum dan juga jenis-jenis charge. So nak tengok kat mana? Okay, tengok kat bawah tu. Dia tulis government service tax RM50 annual fee tu. Itu antara charge yang dikenakan lah. Okay, yang atas-atas tu dia adalah apa yang dibelanjakan. So dalam penyata tu dia akan nyatakan terus apa charge yang dikenakan. Okay, late charge itu charge lewat 1% ke atas baki yang belum dijelaskan. Finance charge tu adalah charge kewangan ke atas baki dalam kadar harian antara 15% hingga 18% bergantung kepada pihak bank. Okay, kemudian dekat sini ATM cash withdraw, iaitu adalah pengeluaran pendahuluan wang tunai. Yang di bawah tu ATM cash advance fee, charge pendahuluan wang tunai 5% daripada jumlah pengeluaran. Dia dah nyatakan dekat sini. Okay. Sebagai pemilik kad, okay, seharusnya membayar jumlah terkini ataupun hutang kad kredit yang ada dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang charge kewangan. Tetapi bank tetap memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam satu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Okay. Tempoh tanpa faedah adalah selama 20 hari mulai daripada tarikh penyata. So kalau tengok dekat sini 3 Mac hingga 23 Mac tu itu adalah tempoh. Kalau bayar dalam tarikh ni tak akan dikenakan, itulah tak ada faedah itu. Tempoh tanpa faedah saja. Okey. Untuk menikmati tempoh tanpa faedah setiap bulan, pemilik kad harus menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit. Bayar semua sekali. Atau membuat bayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit. Tengok kat sini, subtotal. Subtotal tu nilai baki akhir yang dia perlu bayar. Hutang dia. So dia tulis kat situ minimum payment. Minimum. Nilai minimum yang perlu dibayar. So tadi kita kata 5% kan. So 5% daripada RM13,000 tu. So nilai dia. Dia akan nyatakan dalam penyata kad kredit tu. Ataupun setengah bank dia minimum pembayaran RM50. So mana-mana, sama ada bayar 50 ataupun bayar nilai 660 tadi. Tetapi tertakluk kepada bank pengeluar kad kredit tadi. Okay. Jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah. Dah lepas 20 hari, ada lagi baki. Okay. Apa yang akan berlaku adalah charge kewangan ataupun kita katakan faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian, bukan kadar bulan, kadar hari. Start je hari yang ke-21, ada lagi baki, start tu lah kena charge kewangan. Kalau tempoh sampai the next month pun tak bayar lagi baki hutang yang sebelum ni tu, yang sepatutnya bayar, ada lagi charge kewangan yang dikenakan. Okey. Kebanyakan bank mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% hingga 18% bergantung pada bank lah. Okay, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah. So tadi dia bagi 20 hari. Okay, tempoh tanpa faedah tapi dia tak bayar langsung. So apa yang berlaku? Charge bayaran lewat minimum RM10 akan dikenakan atau
1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya. Okay, dia akan dikenakan 1% tambahan. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Contoh 16. Encik Ahmad menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari 2019 dari Bank Sentosa. Penyata menunjukkan Encik Ahmad mempunyai jumlah terkini iaitu baki tertunggak sebanyak RM5,200. So kita anggap Encik Ahmad tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Dia masa bulan Januari dia ada baki RM5,200. Februari dia tak buat apa-apa pembelian menggunakan kad kredit. So soalan pertama, berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad? Okay. So kita kata tadi kita boleh bayarkan 5% daripada jumlah hutang yang ada. So 5% daripada RM5,200. So kita boleh bayar, minimum bayaran adalah RM260. Okay. Ataupun minimum dia RM50. So kat sini kalau kita kira 5%, bayaran yang minimum perlu dibayar adalah RM260. Soalan B, jika Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari Encik Ahmad? Okay, so dekat sini kita tengok tempoh dia 15 hari. Okay, kadar tadi dia kata 18% kan, so 0,018. Okay, interest R. Charge kewangan iaitu faedah lah. Kita akan gunakan formula I sama dengan PRT. Okay, so tadi baki yang belum jelaskan, dia kata dia dah bayar dah yang baki minimum tadi. So dia akan ada lagi baki yang dia belum jelaskan. So nilai dia kita tolak. So dia akan ada, okay silap dekat sini. 5,200 tolak 260. Nilai dia adalah RM960. Okay. Nilai kat sini silap 4,940. 4,940. Okay. So ini baki yang terakhir, last kali. So lepas daripada tempoh nilai tu, kita akan dikenakan charge kewangan. So charge kewangan tadi 0,018 tu ataupun 18% darab dengan baki 4,940 darab dengan tempoh adalah 15/365. Kenapa per 365? Sebab dia dalam hari. So dalam hari kita kena tukar sebab kita nak tukar pada tahun kan. So kita kena bagi 365. Setahun ada 365 hari. So nilai yang kita charge kewangan yang dikenakan adalah RM36.54. Okay, jadi baki yang tertunggak, baki tu tadi dah ada 4,900 kan, tambah dengan charge kewangan. So bakinya adalah RM4,976.54 pada bulan Februari. So nanti penyata dia akan dapat nilai ni. Soalan C, jika Encik Ahmad terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari, apakah baki dalam penyata bulan Februari? Tadi mula-mula A, kita kira nilai minimum perlu buat bayaran kan. Situasi dia sekarang katakanlah dia tak buat pembayaran. Okay, semasa tempoh tanpa faedah tu. So apa nilai yang ada, okay, daripada asal. Okay, daripada asal nilai dia 5,200. So bila dia tak bayar, maknanya dia dikenakan charge lewat. Okay, tapi ingat tadi kita dah kira tadi charge kewangan. Okay, ini faedah. So kita tambah dengan baki tadi, darab dengan 1% sebab
untuk cas lewat 1% daripada baki. So 1% dari baki tu nilai dia RM52 38 sen. Okay, kita ada cas kewangan ni, cas kewangan tadi yang tambah kat bawah ni. Kemudian baki tertunggak, okey, baki tertunggak RM5,200 tambah dengan RM38.67 tambah dengan RM52.38. Okey, kat sini ada silap nilai di sini. Ini adalah 47 sen. Okey, tambah betul. Okay, jadi baki dia akan jadi RM5,290.85 kalau dia tak buat apa-apa bayaran langsung. Okey, lagi lambat bayar sebenarnya lagi banyak nilai yang perlu dibayar. Dia ada cas tambahan kan. Okey, so kita akan berhenti di sini. Bahagi subtopik yang seterusnya kita akan sambung minggu hadapan. Okay, sampai di sini. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Semua faham ke? Okay. Kalau semua faham, okay, kita buat latihan.